Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddi lisan bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Madrasah Barisan AJK, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seterusnya para ahli jamaah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan dan kekuatan iman kita. Alhamdulillah dapat kita menyambung semula kuliah kita yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Indahnya Solat Berjamaah, iaitu yang terakhir kita pada bulan muka surat 9. 18 bulan 6. 18 bulan 6 22. Betul. Ya. Okey. Iaitu yang bertajuk hukum solat berjamaah. Itu hukum solat berjamaah dalam mazhab Syafi'i, dan sampai kita yang ke muka surat 9, separuh bahagian, iaitu sampai apa dikatakan tuntutan fardu kifayah tu tadi. Ya, tuntutan fardu kifayah dikira sudah tertunai walaupun jemaah hanya berlaku pada rakaat pertama, contohnya. Okey, sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada suami-suami yang telah meninggal dunia, isteri-isteri yang telah meninggal dunia. Sya'ulil lail al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang itu yang muka surat 9. Yang muka surat 9 sambungan daripada hukum solat berjamaah. Hukum solat berjamaah dalam mazhab Syafi'i, iaitu fardu kifayah, dan seterusnya. Ini nanti kedua. Yang saya nak ulang yang terakhir itu tadi, muka surat 9, itu tuntutan fardu kifayah dikira sudah tertunai walaupun jamaah hanya berlaku pada rakaat pertama. Contohnya, dua orang lelaki mukallaf memulakan solat berjamaah pada rakaat kedua. Makmum berniat mufaraqah kerana ada sebab tertentu, maka mereka dan masyarakat setempat sekaliannya dikira sudah terlepas daripada tuntutan fardu kifayah. Apa maksud kat sini? Bagi mazhab Syafi'i, solat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah ini, dua orang yang buat, dua orang dah kira berjamaah kan, maka yang lain pun tak payah, bererti tidak berdosa, bukan tak payah. Ya, bermakna ini dalam satu taman ini. Contoh, kalaulah sekiranya surah ni kosong, tak ada seorang pun ada, maka semua berdosa. Tetapi ada dua orang berjamaah, Imam dan Bilal contohnya, maka yang lain itu dah tak ada dosa lah. Bermakna tak ditimpa dosa sebab tidak datangnya solat berjamaah tadi. Andainya yang seorang tadi hanya sempat satu rakaat saja,
tiba-tiba dia pun terbatal ataupun ada tuntutan sesuatu yang dia tak dapat meneruskan. Tinggal seorang aja kan, tapi itu pun dah dikira fardu kifayahnya terlepas, ya. Itu fardu kifayahnya terlepas. Tapi ingat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan kita senang-senang hati tak datang. Contohnya, oh kat surau dah ada 10-50 orang dah, kata dia. Tapi orang yang datang itulah pahalanya lebih besar. Yang kita ni yang tak datang, contohnya orang yang tak datang tu masih lagi tertanggung, ya, walaupun dia tidak dosa. Ini maksudnya pasal setengah-setengah mazhab mengatakan seolah-olah macam solatnya tidak sah. Itulah dianggap, itu mazhab lain. Nanti ada disebut kat sini, ya. Nanti akan disebut kat sini seolah-olah bagi mazhab itu tidak sah, tapi bagi Imam Syafi'i tetap sahnya, ya. Ingat. Okey. Kemudian pendapat para ulama yang lain mengenai hukum solat berjamaah. Tadi bagi Imam Syafi'i apa? Solat apa? Ni fardu kifayah. Ibaratnya dua orang dah hadir, yang lain tu tak dapat dosa lah, ya. Tak dapat dosa, maksudnya tak dapat dosa tidak hadir untuk solat berjamaah tadi, ya. Tapi dua orang ni pahalanya besar tu, sebab dia dua orang lah hadir, yang lain tu tidak berdosa, sebab dia menyelamatkan orang-orang tu tadi, ya. Ingat, itu bagi mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab lain pula, ya. Okay. Ada pendapat para ulama yang mengatakan bahawa hukum solat berjamaah ialah fardu ain berdasarkan hadis berikut. Yang akan fardu ain. Kalau fardu ain tu orang yang tak hadir semua berdosa lah. Bukannya apa, yang tak hadir yang berdosa, bukan semua tak berdosa, ya. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma ukhalifu ila manazili qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mempunyai keinginan yang kuat untuk memerintahkan salat supaya diikamatkan. Kemudian aku pergi ke rumah-rumah mereka yang tidak turut serta solat berjamaah. Lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka. Ya, itu kata Abu Hurairah. Rasulullah berkata, dia kata Rasulullah kepada Abu Hurairah dan seterusnya jamaah yang lain. Tapi ini yang meriwayatkan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni apa? Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah sebelum 2003 dulu, ya, sebelum 2003, nampaklah tu masjid yang dinama Masjid Kuching, ya. Masjid Kuching orang Malaysia, Indonesia aja yang sebut. Kalau tanya orang Mekah, dia kata Masjid Kuching dia tak tahu. Masjid Abu Hurairah, ya, pasal Abu Hurairah ni bapak kucing, ya, bapak kucing. Sebab apa? Kegemaran Abu Hurairah dia ialah apa? Bagi makan kucing dan sebagainya. Itu Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah ni? Ialah Abdul Rahman bin Auf. Itu nama sebenar Abu Hurairah. Yang bagi gelaran Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pasal itu Abu Hurairah juga yang mengatakan, sesiapa, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ambil air sembahyang, yang kena anggota itu, segala anggota yang kena air sembahyang, maka anggota itu akan bersinar di yaumil mahsyar. Walaupun katakan air sembahyang kalau basuh tangan sampai ke siku, tapi Abu Hurairah sampai ke ketiak.
Sebab apa? Supaya satu anggota tangan dia itu bersinar di yaumil mahsyar besok. Ya, itu. Okey. Jadi apa katanya kat sini? Kata Abu Hurairah, Rasulullah berkata kepada mereka, lepas iqamat nanti, setelah iqamat nanti, Rasulullah akan datang ke rumah-rumah orang yang tidak datang pergi menunaikan solat berjamaah, dan akan aku bakar. Bukan aku bakar, akan aku bakar. Ya, pasal itu pendapat ni akan dengan bakar tu lain. Bagi itu pandangan mazhab yang ini mengatakan itu diistilahkan fardu ain. Tetapi bagi pandangan Imam Syafi'i, ya, nanti ini kat bawah dia dijelaskan, ini ialah pendapat Imam Ahmad dan Hanbal. Ini pendapat Imam Ahmad dan Hanbal. Okey. Namun demikian, ulama bermazhab Syafi'i berpendapat bahawa hadis ini tidak menjadi dalil untuk menunjukkan hukum solat berjamaah itu fardu ain, kerana Rasulullah SAW tidak mengutarakan keinginannya untuk membakar rumah mereka itu, mereka, dan mereka yang meninggalkan solat berjamaah pada masa itu ialah mereka yang sangat jelas munafiknya, dan mereka sebenarnya tidak solat sama sekali. Ya, tidak solat sama sekali. Jadi itu pandangan Imam Syafi'i, pasal itu dia tak katakan fardu ain. Tapi kalau Imam Ahmad, Imam Hanbal mengatakan itu menjadi satu fardu ain, sebab Rasulullah sampai nak membakar rumah tu. Tapi bagi mazhab Syafi'i belum lagi melakukan fardu ain, pasal Rasulullah tidak mengutarakan, tidak membakar rumah orang tu, satu. Yang keduanya, kebanyakan waktu itu ramai lagi orang-orang yang munafik. Ramai orang munafik ketika itu. Ya, satu sekarang di Madinah, kalau tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, ada satu masjid dinamakan Masjid Dirar di Madinah. Masjid Dirar ini apa? Itu Dirar itu orang munafik. Kononnya kuat Islam, dia sampai menegakkan Islam, tapi dia munafik, ingkar pada Islam. Ya, oleh kerana dia banyak duit, kononnya dia nak menunjukkan keislaman dia, itu dibuat masjid. Di Madinah tu ada satu dekat dengan Masjid Jumaat, jauh tak silap saya, lepas tu Masjid Dirar namanya. Okey. Itu bagi pendapat Imam Syafi'i, fardu kifayah lah. Bermakna dua orang buat, yang lain tak payah, ibaratnya gitulah, ya. Tapi yang dua orang tu pahalanya besar tu, sebab dialah yang lain tu tidak menanggung dosa, ya. Jangan kecil hati kalau orang yang datang solat berjamaah ini mengandung yang lain tak datang, kita saja asyik datang. Jangan kecil hati, wahal Allah bagi ganjaran lebih besar bagi kita, ya. Itu yang dia lantaklah dia, biarkanlah dia, ya. Okay. Ada pendapat para ulama lain pula yang mengatakan bahawa solat secara berjamaah itu merupakan syarat sah solat, merupakan syarat sah solat itu sendiri, ya. Namun begitu, dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ya, oleh Imam Ar-Ramli mengatakan, dan menurut pendapat yang mengatakan bahawa solat berjamaah itu fardu ain, maka berjamaah bukanlah merupakan syarat sah solat. Syarat sah solat itu sendiri, sebagaimana turut disebutkan dalam kitab Al-Majmu', ya, dalam kitab Al-Majmu'. Pasal itu pandangan bagi
Imam Ar-Ramli. Sebab apa? Bukan itu saja yang menyebabkan datangnya solat berjamaah itu menjadikan syarat sahnya solat. Tetapi ada setengah mazhab masih mengikut, menguatkan, ya. Contohnya ramailah di Mekah, Madinah, ya, dia masih memegangkan kekuatan ini. Pasal itu kat sana masjid pun banyak, dia tak rapat-rapat, ya, itu dinamakan masjid. Tapi kalau kita ni diistilahkan surau, bukan masjid itu semua buat solat Jumaat, ya tak? Bila masjid yang digunakan untuk solat Jumaat dinamakan selain Masjid Nabawi, selain masjid masjid ada yang ada raudah dah, masjid, ya, yang ada raudah. Ini pun dah lupa saya. Masjid Nabawi, Masjid Nabawi yang ada raudah, Masjid Nabawi. Masjid-masjid lain juga ada yang gunakan macam Masjid Quba. Masjid Quba itu memang buat solat Jumaat. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama didirikan dalam sejarah Islam. Bukan Masjid Nabawi, bukan Masjidil Haram, Masjid Quba. Pasal itu kelebihan solat di Masjid Quba, kalau tuan-tuan solat berjamaah di Masjid Nabawi, satu waktu pahalanya 1000 kali ganda. Masjidil Haram, satu waktu pahalanya 100,000 kali ganda. Kalau Masjidil Aqsa, satu waktu pahala dia 500 kali ganda. Masjid-masjid tempat kita 27 kali ganda, ya tak? Tapi Masjid Quba tidak. Masjid Quba itu kalau berjamaah yang masjid-masjid tadi kan, yang dapat 1000 kali ganda, 100,000 kali ganda, 500 kali ganda tadi, itu kalau berjamaah. Tapi Masjid Quba ni berlainan. Solat persendirian, contohnya solat sunat saja persendirian, contohnya solat sunat tahiyatul masjid, pahalanya 1 kali umrah. Tu dia. Kalau tuan-tuan pernah mengerjakan umrah, bagaimana seksanya orang umrah, bukan seksa, ya, beratnya tanggungan daripada solat hanya beberapa rakaat saja tadi. Kita nak memakai ihram, jaga pantang larang, 13 pantang larang dalam ihram kena jaga. Lepas tu tawaf, lepas tu sa'i, tahalul, barulah jadi satu umrah. Ini 2 rakaat saja dah dapat pahala umrah. Itu dia lah. Sebagaimana, tetapi ingat, orang yang belum menunaikan umrah tetap di mesti kewajipan umrah. Ibaratkanlah solat pula, tawaf sunat 7 kali pusingan Kaabah. 7 kali pusingan Kaabah itu baru kira sekali tawaf sunat namanya. Tapi buat berulang kali, 7 kali itu sampai 7 kali tawaf sunat, pahalanya 1 kali haji. Ingat, itu hanya disebut pahalanya saja. Tapi fardunya haji mesti kewajipan lagi, ya. Jangan kita anggap, oh saya dah lebih daripada 7 kali itu solat sunat, tawaf sunat. Itu hanya dibagi pahala. Serupalah sebagaimana sesiapa yang solat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, ibarat dia dapat macam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Siapa dapat malam Lailatul Qadar, beramal ibadah Lailatul Qadar, ibarat dia solat 1000 bulan. Tu dia. Ada. Tapi kadang kita hanya ambil ringan saja, ya dah. Kadang ambil 2 rakaat saja. Itu pun alhamdulillah, betul ke tak betul, ya tak? Ikhlas ke tak ikhlas, ya tak? Sebenarnya ada 4 rakaat. Dan begitu juga siapa solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, ibarat dia solat sunat ba'da isyak 4 rakaat. Solat sunat ba'da isyak 4 rakaat, ibarat dia solat malam Lailatul Qadar. Tu dia. Dan siapa solat sunat sebelum asar 4 rakaat, maka dia tidak akan
diharamkan daging, tulang, apa semua anggotanya di api neraka. Tu kelebihan, ya. Tapi itulah, banyakkan solat-solat sunat. Yang lepas kita ada baca, kata solat berjamaah ini adalah contoh. Andainya saya dalam jamaah ini, saya kurang sempurna solat saya. Tapi apa yang disebut kurang sempurna? Sempurna pada sunatnya. Tetapi kalau kurang sempurna pada rukunnya, tetap tidak sah. Pasal rukun pasti. Yalah. Jadi maksud yang kurang sempurna pada sunatnya tadi, contoh tasbih tak bawa tasbih, doa iftitah tak bawa doa, maka kita akan, yang saya tak sempurna tadi, maka dia akan disempurnakan oleh jamaah-jamaah yang lain yang sempurna. Yalah, begitu seterusnya. Imam katakan tak sempurna, tapi saf pertama ada yang sempurna, maka imam pun jadi sempurna. Yang lain tak sempurna, semua tak sempurna, sampailah satu jamaah ini tak sempurna. Tak sempurna dalam sunat dia, bukan tak sempurna, maka dikira sempurna semua solat mereka. Sebab hadirnya berjamaah ini tadi. Yang lepas dah disebut, ya. Tapi saya suka mengulangi supaya menjadi ingatan kita, supaya menjadi satu candu kita solat berjamaah ni tadi, kan. Itulah ibarat. Patut saya suka ulangi supaya maklumlah kita ni dah berumur ni lain sikit, ya tak? Itulah. Syukur alhamdulillah, jamaah atas doa jamaah saya masuk hospital, ya. Cepat sembuh alhamdulillah, ya. Dekat mula-mula lepas raya haji tu, saya pun masuk hospital demam panas. Lepas tu ada 12 hari dapat keluar. Lepas tu masuk ke bulan 8, awal bulan 8 masuk ke IGN. Tapi itulah alhamdulillah, kebetulan ketika saya masuk di IGN, ada sepupu saya tu anak makcik saya. Makcik saya ni adik mak saya, ya, adik mak saya. Dia dengan saya tua saya 1 tahun lah. Dia muda 1 tahun, sebab mak dia kahwin waktu cukur jambul saya waktu tu, katanya, mengikut beritanya, ya. Makcik tu ada lagi, mak dia ada lagi. Dia meninggal. Waktu tu dia meninggal. Tapi sebelum tu saya dengan dia ada buat apa, calling apa tu. Saya minta maaf pasal saya kata, abang ni nak masuk apa ni, nak buat endogram apa tu, kalau sempurna endogram, kalau dah dia nak buat operate begini, minta maaf kalau abang ni ada salah silap tu. Dia pun begitu juga. Dia kata, abang saya pun minta maaf jugalah, aku ada salah silap saya, kata. Pasal dia nak kena dialisis, tapi dia tak nak buat dialisis. Buah pinggang misal, dia tak nak dialisis. Lepas tu dia pernafasan kurang tu, dia sampai sanggup sewa apa ni, mesin pernafasan tu sebulan kena 400. Dia bayarnya, anak dia bayar semua, tapi tak sampai sebulan dia pun jalan. Waktu dia jalan, dalam hospital, tak dapatlah nak menjari. Tapi syukur alhamdulillah, Allah gerakkan tu tadi, saya dengan dia dah bermaaf-maafan ketika itu. Ketika saya nak ditolak ke bilik Dewan Ulah tu, saya teringat Allah yarham arwah bapa saya. Dia kata, kalau kita mengamalkan surah ayat yang terakhir surah Taubat. Apa dia ayat terakhir surah Taubat? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia kata, kalau kita tiap lepas maghrib 7 kali, lepas isyak lepas subuh 7 kali, dia kata insya-Allah kita tidak akan mati kena senjata, dan kita tidak akan mati waktu itu. Kalau kita terlupa aja baca itu, berarti kita dah hampir mati. Masa dia nak tolak tu, saya ingatlah, saya baca laqad ja'akum, saya belum nak mati lagi, dalam mati.
Itu ya. Tapi alhamdulillah lah itu. Jadi eloklah kita amalkan ya. Pasal arwah bapa saya dulu di kampung sana orang panggil Pak Kiai ya. Pak Kiai, tapi dia pun mengajar ke masjid-masjid ya. Tapi itu bapa saya itu kalau orang bagi token masjid tu, dia buat apa ni? Dia kata buat keperluan minum ke apa, dia kata. Dia tengok dia minum kaki 3, serbuk kaki 3, dia ambil untuk minum kopi dan serbuk kaki 3, lebihnya bagi masjid balik. Itulah arwah bapa saya dulu. Ya dah. Tapi anak dia pula orang bagi alhamdulillah, tak bagi pun alhamdulillah, tak minta tak apa, ya. Pasal itu saya dulu ketika arwah isteri saya ada, cakap terus terang, saya tak tahu orang bagi berapa-berapa. Pasal sarung surat yang orang bagi, saya bagi isteri saya. Bagi isteri saya, tujuannya supaya hati saya kok sana bagi banyak, saya bagi sikit, supaya tidak. Itu tujuan saya. Tapi saya cakap dengan arwah isteri, saya ingat isteri saya meninggal tu ada selit dalam Al-Quran, ada berapa, tak silap ada 15 sampul lah yang dia tak buka lagi masa tu. Ya tak? Itu je. Tapi sekarang isteri saya tak ada, saya tak ada. Orang bagi, saya cakap terus terang, orang bagi, saya tak pernah buka. Saya buka waktu bila? Sebulan sekali. Tujuannya supaya dalam hati ni tak adalah mengatakan ini bagi banyak, ini bagi sikit. Pasal itu pernah dulu tahun berapa ya, isteri saya dah tak ada lah. Buka tu sama ada saya dah terambil ke ataupun tidak, bermalam ada kosong sampul tu ya. Yang satu tu sama ada kot saya terambil ke, dah terambil duitnya ke, orang cerita tahu. Tapi itu lupa. Pasal itu, pasal supaya dalam hatinya ikhlas. Pasal tu kat mana-mana saya bagi kuliah kalau sebulan 2 kali, 1 kali tu saya percumakan. Betul. Pasal tak silap saya pun kat sini pun saya pernah ungkapkan kan. Tak silap saya sini pun saya pernah ungkapkan. Macam bunda, contohnya bunda bangsa maju. Dulu dia bagi dua pasal dia ada peruntukan. Satu ketika dia kata nak apa? Ustaz, yang satu kita tangguhkan dulu sebab bajet tak cukup. Lepas tu saya tanya sama ada bajet tak cukup atau nak masuk ustaz lain. Nak masuk ustaz lain, alhamdulillah, cuba tambah ilmunya lagi kan. Tapi kalau sebab masih bajet tak cukup, tak apa, teruskan, tak payah saya jangan bagi itu kita. Saya ikhlas gitu. Itulah gitu. Pasal itulah saya punya apa. Pasal itu ketika dalam interview saya cakap bulan 1 yang lepas, dia kata, Ustaz, masa COVID ini tak terjejas ke pendapatan? Kata. Saya kata, ada saya dalam WhatsApp itu. Saya kata, terjejas mana tuan? Tak ada apa tak ada kuliah-kuliah dia tu. Itu bukan niat saya, bukan tujuan saya kata. Lepas tu, kalau sekiranya sekarang ni pun ada surau masjid yang kurang dana nak manggil ustaz, silakan panggil kat saya. Tapi ingat, saya punya ceramah semua bab solat. Wa imam dulu Noh Gadot panggil saya di Johor, di Senai, Masjid Senai, Maulid Rasul, sebab solat juga saya tekankan. Memang solat daripada Rasulullah, ya dah. Daripada Rasul itu saya tekankan. Itulah okey ya. Jadi itu sebanyak sedikit ya. Bukan bererti saya kemudian sekali cerita baru sembang gitu-gitu. Lepas tu saya masih disi je. Ustaz, anda tak bawa sijil, tak ada apa, sijil anda hilang, kena pecahkan, tapi report apa? Polis ada cerita. Jadi dia tanya di mana dia. Rupa-rupanya di Kuala Islam dia junior saja. Dah cerita-cerita dia. Dah Ustaz, tak perlu dia. Ramai orang menunggu. Apa soal lagi tu? Tak boleh ramai orang menunggu kat luar tu. Gitu. Jadi Alhamdulillah dapat pembaruan sampai 2025. 2025. Tauliah saya yang terbaru ni ya. Ada saya WhatsApp kat sini tak? Yang terbaru. Tauliah yang terbaru saya. Tak, kalau ada nanti saya WhatsApp kat Tuan Haji apa ataupun Tuan Haji Dola ya, insya-Allah ada yang terbaru. Okey, itulah tadi sebanyak sedikit apa yang dikatakan hukum solat berjamaah itu adalah fardu ain. Okey.
Maghrib isyak pukul berapa ya? Dah masuk dah. Ya? Ya? Ni dia. Baru masuk. Saya habiskan ni dulu ya. Saya habiskan separuh ni, iaitu bulan Arafah memperoleh fadilat berjamaah ni bulan depan. Okey. Menurut sebahagian ulama lagi, berjamaah dalam solat wajib yang 5 waktu itu adalah sunat muakkad. Ini ulama lain, dan begitu juga mazhab Syafi'i ditaklidkan sebagai sunat muakkad, sangat dituntut, sunat yang sangat dituntut bagi lelaki yang akil baligh, tidak seperti mana solat Jumaat, ya, tidak seperti mana solat Jumaat. Kalau solat Jumaat itu memang fardu ain, wajib, ya, bagi lelaki akil balik. Hal ini kerana berjemaah dalam solat Jumaat adalah fardu ain atau syarat sah solat itu sendiri. Adapun bagi perempuan, hukum solat berjamaah bagi mereka ialah sunat sahaja, tidak sunat muakkad, sunat sahaja, dan bukan sunat muakkad. Hukum sunat muakkad bagi lelaki yang akil baligh yang dinyatakan di atas adalah berdasarkan hadis berikut. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih afdal daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Ya, okey. Memandangkan dari sudut keutamaan inilah, maka sebahagian daripada para ulama, khususnya mazhab Hanafi, mengatakan bahawa hukum solat berjamaah adalah sunat sahaja, bukan wajib. Dalam riwayat yang lain pula mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tuda'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 bi'fan ila akhir. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang lelaki yang dikerjakan secara berjemaah melebihi solatnya secara bersendirian di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali ganda itu. Pasal itu yang mengatakan, ada setengah ulama mengatakan 25 kali ganda, ada setengah ulama 27 kali ganda, dan ada juga 23 kali ganda. Nanti akan datang ada dijelaskan yang bagaimana yang mendatangkan 27 kali ganda, 25 ganda dan sebagainya, ya. Tapi pendapat Imam Syafi'i yang diistilahkan berjamaah ini akan datang ada dijelaskan hanya melebihi 3 orang. Kalau 2 orang tak diistilahkan berjamaah, tapi mazhab lain dikira berjamaah. Imam Syafi'i sebab apa? Imam Syafi'i pegang satu ialah mufrad. Mufrad ni singular, satu. Lepas tu 2 musanna, belum jamak lagi. Tetapi kalau 3 baru jamak. Dalam ilmu syarafnya dia huwa, huma, hum.
huwa satu, huma dua, hum ramai, banyak. Itu diistilahkan. Itu bagi Imam Syafi'i. Sebab apa? Satu orang dapat 10 kali ganda. Kalau solat 10 kali ganda, jadi 3 orang 30 kali ganda. Oleh kerana setiap seorang ditolak satu itu kewajipan kita bersolat. Semua orang solat kan. Jadi ditolak dengan 3, tinggallah 27. Itulah kelebihannya. Okey? Ada pertanyaan? Kok ada pertanyaan, sikit boleh ya? Sebab apa? Maksud waktu dah. Okey, hari ini 12. Okey. Kau siapa nak pergi umrah ujung bulan 10? Boleh, insya-Allah. Ada kosong lagi. Ya, insya-Allah. Kalau siapa nak ikut ujung bulan 10, saya akan buat jamaah, insya-Allah. Okey. Ada pertanyaan? Tak ada. Kalau ya. Solat duha ni kita nak tanya. Ya. Solat duha boleh kita berjemaah. Solat duha. Boleh kita berjemaah. Solat duha. Solat duha tidak ada disebut untuk berjamaah. Yang dituntut adalah untuk bersendirian sahaja. Ya, tiada solat jamaah. Tapi ada setengah ulama mengatakan boleh juga kita berjamaah, pasal kita nak merapatkan silaturahim. Ya, tapi yang dituntutnya solat duha adalah seorang itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dan seluruh 2. Ada 2. Begitu juga saya nak sebutkan tadi yang solat ba'diyah tadi yang 4 rakaat, isyak 4 rakaat tadi boleh buat 2 kali salam ataupun buat sekali salam. Tapi ingat, kalau buat 4 rakaat 1 salam, jangan buat tahiyat awal. Kalau buat tahiyat awal menyerupai solat isyak. Begitu jugalah solat sunat sebelum zuhur. Boleh buat 4 rakaat sekali 1 salam, boleh buat 2 rakaat 2 kali salam. Ya, kalau buat 4 rakaat 1 kali salam, jangan buat tahiyat awal jadi menyerupai solat zuhur. Ya, begitu juga. Ya. Ya. Itu yang dia sebelum solat Jumaat ya. Yang dituntut adalah 2 rakaat. Tapi sunat juga 4 rakaat. Tapi tuntutan itu tadi hanya 2 rakaat sahaja. Begitu juga pada Jumaat. Ya tak? Begitu juga. Okey? Macam solat solat witir, solat sunat witir. Boleh buat 1 rakaat, boleh buat 3 rakaat 1 salam, 3 rakaat 2 salam. Tapi kalau buat 3 rakaat 2 salam, bermakna 2 rakaat 1 salam, kali ketiga 1 salam. Jadi niatnya macam mana? Kebanyakan, saya rasa yang lepas saya dah kan, kebanyakan saya tengok orang solat witir yang 2 rakaat, usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Sedangkan witir itu ganjil. Kenapa 2 rakaat ini? Pasal itu yang 2 rakaat ada istilah di kitab lama, saya ada kitabnya itu disebut usolli sunnatal muqaddimatul witri rakaataini lillahi ta'ala, ataupun ada buku di wilayah persekutuan punya penjual agama wilayah persekutuan, dia kata usolli sunnatal minal witri, 2 minal witri rakaataini lillahi ta'ala gitu. Itu kalau nak buat yang 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Kalau 3 rakaat 1 salam, usolli sunnatal witri salata rakaatin lillahi ta'ala dah. Tapi jangan buat tahiyat awal terus saja hanya
buat tahiyat akhir sahaja, ya. Okey, setakat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah ada permasalahan kita bawa sama-sama, kita buat soal sama-sama, kita cari ilmu untuk memperbaiki solat kita, ya, sama-sama untuk kita memperbaiki solat kita. Semua ribuan pun maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata, terlajak masa pun, ya, saya minta maaf, ya. Yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidi, hamdan zakir, hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bihan jamil ahwali wal afat wa taqdilana bihan jamil hajat wa tutahhiruna bihan jamil sayiat wa tarfa'una bihan daka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal syafa'ata li zamajlis. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal syafa'ata li zamajlis. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wal syafa'ata li zamajlis. Allahumma ij'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqu min ba'di tafarruqan mansuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.